Dan pasti kita juga akan teruskan dengan Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini bagaimana digabungkan kepintaran dan juga potensi para pelajar kita dengan kebolehpasaran juga pengetahuan dan kepakaran mereka dalam bidang cyber security. Jadi bersama kami pagi ini sebenarnya satu reunion buat kami bertiga. Sebenarnya tahun lepas juga sempat kita berbicara dengan Lieutenant Colonel Haji Mustafa Ahmad Besara, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia, juga bersama teknologis Haji Faridun Sahid, Timbalan Pengarah Sektor Perintegrasian Teknologi Pendidikan Bahagian Sumber Daya Teknologi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahun lepas kita berbicara tentang pertandingan ini dan kali ini diperkembangkan lagi dan dengannya akan disiarkan di kaca televisyen pula kali ini. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton mekanisme pertandingan ini. Baik, Puan Saleha dan juga pendengar penonton-penonton sekalian. Pertama mula saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia kerana memberikan peluang bagi kami sekali lagi Associate Reunion untuk kita berbicara tentang wacana keselamatan ICT, keselamatan nasional. Ya. Jadi wacana ini adalah merupakan satu cabaran intelektual bagi pelajar-pelajar yang mana mereka akan membentangkan perkara-perkara mengenai keselamatan cyber dan mereka menggunakan platform tersebut untuk membawa idea-idea baru dan juga mereka menggunakan PowerPoint untuk menguatkan persembahan mereka kepada satu panel juri. Di mana panel juri ini akan membuat pengadilan dan juga akan melihat bagaimana sama ada mereka faham konsep tersebut dan bagaimana adakah mereka dapat meyakinkan bahawa apa yang mereka pitch ataupun kepada panel juri ini selama 7 orang dan mereka akan melihat bagaimana mereka boleh mengaitkan dengan satu topik yang mana berkenaan keselamatan cyber. Dan Cik Saleha dan beberapa penonton sekalian, ini adalah merupakan tahun ke-10 a decade of discourse yang telah kami adakan. Alhamdulillah kami sangat bersyukur kerana sebab itu. Bagi pihak kementerian, bagaimana para pelajar ini dipilih? Mungkin Tuan boleh kongsikan. Bagaimana dibimbing? Bagaimana para pelajar ini dipilih untuk menjadi sebahagian daripada wacana ini? Okey, bagi memastikan program ini akan berjaya dengan cemerlang, so kami mengadakan pemilihan di peringkat sekolah lagi, yang mana guru-guru akan melapasi talent dan kepayaan murid untuk orang kata bijak dalam menghurai dan menyampaikan idea dengan baik dalam bahasa Inggeris. Dan sangat menakjubkan di mana penglibatan sekolah semakin bertambah setiap tahun. Dan kita lihat bilangan sekolah harian biasa dapat orang kata bersama dalam pertandingan yang orang kata hebat inilah. Fully dalam bahasa Inggeris. Dan masuk tahun ke-10 ni apa antara penambahan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Kami bermula sebagai satu platform dalam parliamentarian debate ataupun debat parliamentarian. Tapi setelah kita berevolusi, kita melihat bahawa parliamentarian debate ni selalunya nak menjatuhkan orang satu lain. Jadi kami bertukar menjadi satu wacana atau diskurs di mana mereka meraihkan idea-idea masing-masing, walau bagaimanapun mereka boleh bertanya tentang apakah fakta-fakta tersebut, dan yang paling yang ditunggu-tunggu ialah soalan-soalan daripada pakar-pakar ni, daripada industri, daripada akademik. Ini nak melihat sama ada membezakan yang mana yang bagus dan mana yang inilah. Jadi di situ kita dapat lihat. So dia kata dalam itu bahagian point of interest. So Cik Saleha, kita selama 10 tahun ni sebanyak 693 buah sekolah telah menyertai pertandingan ini, seramai 2,264 pelajar yang telah melalui 10 tahun. Dan setengah daripada alumni-nya ada yang menjadi, tapi 2-3 orang menjadi pilot, menjadi lawyer. Belum lagi ada banyak yang masuk menjadi profesional cyber security. Kemudian mungkin kepetahan bercakap mereka tu. Jadi salah satu perkara yang kita nak dalam nak dicapai ialah supaya mereka ni mempunyai aspirasi untuk menjadi seorang profesional dalam bidang keselamatan cyber, yang mana di Malaysia pada waktu ini amat-amat memerlukan profesional keselamatan cyber. Bagaimana pihak kementerian melihat dengan adanya wacana seperti ini boleh barangkali dilihat membentuk dan juga bila tiba satu time frame ataupun jangka masa nanti ada ruang keperluan itu boleh diisi oleh para pelajar yang telah pun terlibat secara lama ini? Baik, sepanjang saya bersama dengan Haji Mustafa dalam NICSAT ni kan, kebanyakan murid-murid ni terlatih, yang mana mereka ni selari dengan keperluan pendidikan abad yang ke-21, yang mana mereka akan pada 4C, iaitu komunikasi, kolaboratif,
critical thinking. Satu lagi ialah what you call it as okey, jadi perkara inilah yang orang kata membentuk murid-murid ni ke arah orang kata fasih digital yang mana mereka perlu menguasai pengetahuan dalam teknologi dan yang pentinglah wujudnya kebertanggungjawaban dalam orang kata melayari teknologi internet sekarang ni lah. Adakah masih lagi isu yang yang memberikan kegusaran sebenarnya? Dengan scam dengan apa, jadi kita start them young. At least kurang-kurangnya, dan saya berharap dianya setelah 10 tahun dan mungkin 10 tahun akan datang. Dan orang kata inilah salah satunya platform yang mana dapat memberikan kesedaran dan mereka selama mereka melakukan pembentangan tu, mereka perlu buat kajian, perlu buat melihat bagaimana apakah pendekatan-pendekatan terbaik untuk mereka melakukan pembentangan kepada panel of expert tersebut. Aliran nilai kerja yang dilakukan dalam wacana seperti ini juga memberikan disiplin kepada mereka untuk merancang disiplin sama dalam pembelajaran dan juga masa hadapan mereka. Yes, sebab apa pun yang penting bagi murid ni ialah dia kena merancang dan mereka kena ada hala tuju. Dan what they want to be afterward. So dalam orang dunia serba mencabar ini, jadi orang kata teknologi mainkan peranan yang sangat pentinglah. Yang mana mereka perlu menguasai pengetahuan tersebut dan mereka perlu kompeten dalam teknologi. Tuan Haji, yalah, malangnya dalam begitu banyak usaha untuk memastikan masyarakat peka dengan situasi yang berlaku sekarang dengan aspek keselamatan yang sentiasa memerlukan pemantauan dari semua pihak. Ini kadang-kadang bila ada baiknya kita bentuk anak-anak daripada awal, sebab kadang-kadang ada juga kita dengar golongan profesional yang jatuh kepada scam, yang hilang beratus-ratus ribu malah jutaan ringgit. Bagaimana ini dilihat dalam jangka panjang nanti diharap dapat mengurangkan, barangkali membasmi. Itu yang slogan kita lakukan untuk scam ni lah. Scam ni is not a matter of if, it's a matter of when. Dia bukan lagi jika berlaku, bila nak berlaku. Jadi kalau begitu, jadi dia beri perendahan kepada pelajar-pelajar sekolah ni, sekurang-kurangnya mereka peka, mereka mempunyai kesedaran dan sekurang-kurangnya mereka beritahu kepada ibu bapa dan juga peers ataupun kawan-kawan mereka, terutamanya bagaimana nak melindungi mereka, bagaimana bertahan daripada scammer-scammer yang berluasa pada waktu ini. Mungkin pihak Kementerian juga ingin menambah dari segi pelibatan mereka dalam wacana ini. Okey, bila mereka ni didakan pada awal lagi, jadi mereka ada rasa macam kebertanggungjawaban lah ketika mereka menghadapi ancaman dan cabaran dalam internet ni. Selain cabaran yang satu lagi godaan. Jadi macam mana mereka boleh menghindari perkara tersebut dan berkongsi dengan rakan lain, terutama dalam keluarga. Saya rasa saya macam tengok pelapis parlimen sekarang ni. Ridwan akan berbicara dengan para pelajar yang terlibat dengan wacana NICSAT ini. Sekiranya mereka telah bersedia, kita ingin dengarkan bagaimana penglibatan mereka, apa antara yang mereka pelajari sepanjang terlibat dengan wacana ini. Sekiranya Ridwan juga para pelajar telah bersedia, okey, banyak yang boleh kita kongsikan bersama mereka. Ridwan, silakan. Okey, terima kasih Zaleha. Jadi inilah peserta-peserta yang telah pun berjaya untuk menyertai pertandingan cabaran Piala Cybersafe ataupun pertandingan NICSAT yang dapat menyokong pendidikan digital di Malaysia. Jadi hari ini yang akan bercakap mengenai perkara ini, pertama kita ada Jesslyn Lau daripada SMK Aminuddin Baki. Kita ada juga adik Nazratul Ibsyirah daripada Sekolah Sri Puteri Selangor dan juga Ravindran Surandran daripada SMK Kota Kemuning dari Negeri Selangor. Jadi anda semua satu tim, satu pasukan ataupun pasukan yang berlainan? Kita semua pasukan berlainan. So 3 pasukan berlainan lah, sekolah mewakili sekolah masing-masing. Jadi macam mana proses pertandingan ini dan bagaimana daripada awal sampailah ke peringkat hari ini? Kita mulakan dengan Ravindran. Mula-mula kita bermula dengan hantar video lah. Kita suruh buat video tentang satu perkara dan kita hantar. Saya tahu bahawa ada lebih kurang beratus lah tim yang hantar video. Tapi kita antara yang terpilih lah. Dan setelah itu apa yang disampaikan melalui pertandingan ini? Apa yang disampaikan melalui pertandingan ini? Jadi saya percaya yang antara yang disampaikan adalah ilmu tentang cyber security. Bukan itu sahaja, dia juga mengajar murid-murid untuk menjadi lagi confident apabila berhujah di hadapan skrin dan fizikal apabila kita lepaslah. Dan cyber security itu boleh digunakan. Maksudnya apa yang dibawakan oleh SMK Sri Puteri, Sekolah Sri Puteri? Apa yang kita bawakan untuk cyber security adalah satu
proposal lah. Dia jadi macam proposal bagaimana? Proposal based on the topik yang dibagi. Jadi topik apa yang dapat? Kalau topik tahun ni kita dapat artificial intelligence dan the impact kepada society kita. Jadi daripada situ kita tunjuklah slide pembentangan kita dan kita bentang apakah impak tersebut. Dalam satu pasukan ada berapa orang? 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang. Okey. Jesselyn pula bagaimana? Dari segi persiapan sehinggalah ke peringkat pertandingannya. Persiapan banyak. Setiap pagi, kita haruslah selepas kita dapat tajuk tu, kita haruslah hingga sampai lewat malam untuk buat skrip. Lepas tu tak dapat tidur kerana skrip tu panjang. Lepas buat skrip kena buat slides juga. Dan kita haruslah practice lah dengan tim kita dan practice dengan cikgu kena check skrip kita untuk juga. Sekolah Jesselyn tajuk apa dapat? Untuk final iaitu esok, kita dapat weaponizing AI, the impact on our society. Okay. Tim kita semua kita lawan kita. Tiga pasukan akan antara satu sama lain lah. Topik yang sama. Ini macam pertandingan bahas, pertandingan debat. Lebih kurang begitu. Lain sikit. Sebab contohnya debat kita, saya ada satu pandangan and then opponent ada satu pandangan. Tapi dalam pertandingan ni kita semua ada proposal masing-masing. Jadi kita tak lawan orang lain lah. Kita memang bentangkan idea sendiri je. Okey. Mungkin sedikitlah intisari proposal anda. Boleh? Share. Itu orang panggil PNC lah, Private and Confidential. Okeylah. Jangan cerita tentang peringkat akhir, peringkat separuh akhir. Sebelum ini apa yang anda dibawa? Yang tu boleh. Silakan. Sebelum ni qualifying round, sebelum ni semi-final kita dapat topik facial recognition. Jadi kita membincangkanlah kalau kita percaya bahawa facial recognition adalah satu benda yang baik untuk kita ataupun tak. Jadi kita pendapat bahawa ia baik, and then kita bentangkan case and berjaya menang. Okey, dalam peringkat separuh akhir, suku akhir, sekolah-sekolah lain juga akan bertanding. Adakah tajuk yang sama macam facial recognition kan separuh akhir? Tidak. Jadi kita ada 3 sesi. Dia sesi pertama B, C. Dia dapat sesi dengan topik tu, saya dapat personal data protection, how to inculcate awareness. Dan Jesselyn sendiri dapat topiknya yang lain. Maksudnya dalam separuh akhir ada 3 separuh akhir dan 3 pasukan yang berjaya melangkah ke peringkat akhir. Okey, formatnya macam mana? Saya difahamkan dia adalah pembentangan proposal. Seorang speaker berapa minit bercakap? Okey, first speaker 5 minit. 5 minit. Second speaker 7 minit. 8 minit membeza. And third speaker? Third speaker tak ada. Kita ada technical expert je. Technical expert saja. Technical expert tu berperanan untuk menghasilkan slide lah. Sebab yang tu perbezaan utama antara debate juga. Yang merupakan kita memang perlu buat slide macam professional presentation lah. Contribution cikgu anda pula bagaimana? Penasihat? Cikgu kena lead kita lah. Betul, cikgu memberi idea, cikgu monitor kita. Kalau slide kita ada benda yang boleh diperbaiki, cikgu akan komen lah untuk kita. Okey, ini dia pengalaman anak-anak murid, pelajar-pelajar yang masuk pertandingan ini. Mereka akan lebih faham tentang cyber security. Itu yang paling penting sebenarnya apa yang kita mahukan. Zaliha, saya kembalikan kepada anda. Mungkin kita tanya dengan orang yang lebih expert lagi. Zaliha. Saya rasa Ridwan kita boleh balik sebab saya 3 orang tu boleh jadi pengacara dah dekat sini. Cara mereka menyampaikan, jadi kita boleh bayangkan betapa bagusnya dan juga betapa handalnya mereka membuat pembentangan di pentas. Tuan Haji, segala usaha gigih mereka ini pasti ada ganjarannya. Betul. Boleh kongsikan dengan para penonton. Alhamdulillah pada tahun ini dan seperti tahun-tahun lepas kita telah menyediakan untuk juara dengan piala pusingan wang tunai RM5,000, naib juara wang tunai RM3,000 serta sijil penyertaan, dan tempat ketiga wang tunai RM1,500 sijil penyertaan. Dia ada juga pembentang terbaik dan juga slide deck terbaik. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Puan Teo Nii Ching kerana telah berusahakan untuk mendapatkan tiap-tiap finalis itu seorang satu tablet. Masya Allah. Bagi pihak Kementerian Belia bagaimana persiapannya? Apa lagi persiapan saat akhir yang mereka boleh lakukan untuk memantapkan lagi persembahan mereka di atas pentas nanti? Apa yang penting, setiap peserta ni perlu yakin. Dengan pengetahuan yang ada, dengan yang diberi, harap mereka lebih berjaya lah hingga orang kata kejauhan lah, insyaAllah. Penting sebenarnya dari segi bukan sahaja dari segi pengetahuan teknologi, malah dari segi keterampilan mereka melakukan public speaking. Itu merupakan satu yang perlu diperkembangkan lagi, dan kita harapkan ramai lagi anak muda akan mendapat inspirasi untuk melakukan perkara yang sama. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita nantikan siarannya di TV nanti, di TV2 kita akan kongsikan lebih lanjut selesai nanti.